wal iltizam bisunnati, dan berpegang kukuh dengan hadis. Ya. Baik, semua ini sama, dan ta'at dan iltizam semua tu dengan hadis. Makna kita tak boleh lari dah daripada hadis, ya. Kita tengok di sini. An Abi Najih al-Ibadi bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina faqala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun وإن تأمر عليك عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dilihat. Okey. Hadis yang kedua lepas ini membicarakan tentang hukum patuh dan taat dan berpegang teguh dengan hadis Rasulullah. Daripada Abi Najih al-Ibadi bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, katanya wa'azana Rasulullah. Rasulullah telah menasihatkan kami. Mau'izatan akan satu nasihat. Yang nasihat itu wajilat minhal qulub. Ya. Menggeletar hati ini ketar. Nasihat yang Nabi bagi ni, hati kami ni bergegar, takut tentang nasihat-nasihat ni. Itu kata maknanya nak suruh pegang pada sunnah Rasulullah ni. Ni satu di antaranya yang Nabi bagi satu pengajaran, satu nasihat yang mana hati kami ni gelentar memang gelentar. Wa zarafat minal uyun, dan mata-mata kami ni mengalir air mata bila dengar hadis Rasulullah yang ni. Faqulna ya Rasulullah, katakan olehmu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, cuba kata kepada kami, ka'annaha mau'izatun muwaddi'in fa'awsina. Ya, seolah-olah nasihat yang terakhir, muwadda' wida', seolah nasihat yang akhir. Ya, tak ada lagi nasihat. Fa'awsina, maka hendaklah kamu wasiatkan, kamu pesan kepada kami apa dia yang boleh satu nasihat yang boleh hati kami rasa gerut, menggeletar, dan mata kami ini mengalirkan air yang mana gerut. Kan? Apa Nabi kata? Qala usikum bitaqwallah. Aku wasiat kepada kamu bertakwa kepada Allah. Itu Nabi wasiat tu. Bahkan yang ni sentiasa dijadikan satu rukun dalam rukun khutbah Jumaat. Kalau tak ada wasiat, maka jawabnya tidak sah Jumaat. Atau macam itulah, ya. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah. Was-sam'i, dan aku wasiat supaya kamu ni patuh dan taat. Ya, mana taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang, puasa, zakat, mana yang diperintahkan mesti kamu taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sekalipun yang memerintah kepada kamu, yang merintahnya orang yang merintah kamu seorang hamba, ataupun seorang yang menyuruh kamu taat kepada Allah itu, dia seorang hamba, seorang budak sekalipun, kamu kena bertakwa kepada Allah. Tu kata dia, ya. Tu Nabi pesan, takwalah kamu kepada Allah dan patuh dan taat kepada Allah sekalipun, ya, disuruh kepada kamu wa in ta'ammara 'alaikum, ya, menyuruh ia kepada kamu oleh seorang hamba. Kalau benar baik ni, walaupun budak kecil sekalipun, hamba sekalipun, wajib kamu kena bertakwa kepada Allah. Itu Nabi pesan. Sebab tu kita dalam budak ni, mana kalau kita tengok budak, kalau dia cakap benar baik, kalau benar hak yang dia semua tu mari daripada hak Allah Ta'ala, kita kena tunduk. Mana semua tu adalah, ya, perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu may ya'ish minkum, maka bahawasanya siapa yang hidup di antara kamu, maksudnya lepas pada aku mati ni, dia kata kalau ada di antara kamu yang masih hidup lagi,
fasayara ikhtilafan katsiran. Maka dia akan melihat perbezaan perikhtilaf yang sangat banyak perbezaan, terutama sekali perbezaan dalam agama, ya, dalam akidah, ya. Maka semua ini kamu akan lihat sendiri. Tapi memang pun pada hari ini pun kita lihat sungguh hak Nabi kata tu memang hari ini sudah berpecah. Dalam ikut hadis Rasulullah SAW, tafarraqatil nasara, tafarraqal yahud, tafarraqal yahudu ala 71 millatan, wa tafarraqatil nasara ila 72 millatan, wa sataftariqu ummati ala 73 millatan, kulluhum fi an-nar illa wahidah. Itu kata Rasulullah. Lalu qalu ma hiya? Qalu, kata sahabat, siapa dia Rasulullah? Hiya alaihi wa ashabi. Dalam hadis lain tahiyal jamaah. Makna di sini Nabi dah kata dah. Nabi kata sebelum ada apa-apa lagi lah, makna mazhab dia tak ada pecah apa. Semua rojok kat dia belaka. Ya. Nabi kata wasataftariqu. Sebelum ni dia cerita hak dulunya orang Yahudi pun berpecah kepada 71 mazhab. Mana 71 puak dalam akidah. Kau ni kata macam ni, kau ni kata macam ni, kau ni kata macam ni. Kemudian wa tafarraqatin nasara ala 72 millatan. Dan orang Nasara pula berpecah pada 72. Kalau Yahudi 71, yang ni tak pernah ingat sangat. Maksudnya Nasara dulu kot. Nasara berpecah pada 71. Yahudi pecah pada 72. Begitulah lebih kurang. Tapi akhir ni wasataftariqu ummati, umat aku akan berpecah ila 73 millatan, kepada 73 mazhab, 7 agama. Tu yang ada hari ni. Orang dah buat kajian, satu buku saya dah baca, dia letakkan 73 tu apa dia. Dah ada sampai sekarang ni. 73 umat Muhammad ni berpecah dalam beragama ni sampai 73. Baik, 73 ini Nabi kata kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu daripada 73 ini yang selamat. Sama dalam agama Nasara 71, satu saja yang selamat. Agama Yahudi 72, satu saja yang selamat. Umat aku 73, lebih pada umat dahulu, ya, tapi satu yang selamat. Sahabat terperanjat, terkejut. Lalu mereka bertanya, qalu ma hiya ya Rasulullah? Ya, mereka berkata, apakah yang satu tu? Mereka bimbang, takut tak masuk dalam yang satu. Sebab Nabi kata 73 tu semua sesat kecuali satu saja yang selamat. Itu yang dia tanya, satu tu siapa dia? Lalu Nabi jawab, ma hiya alaihi wa ashabi, iaitu mereka yang mengikut jejak langkahku dan para sahabatku. Makna kata bahawasanya, kalau kita kata orang yang mengikut jejak langkah Rasulullah dan para sahabat, tidak lain ialah mereka yang berpegang pada Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang tu saja yang selamat. Itu Nabi sebut. Dalam hadis yang lain dia kata hiya al-jamaah, iaitu ialah al-jamaah. Mana? Jamaah ahli sunnah wal jamaah. Itu yang dikatakan jamaah. Makna hadis ini fasayara ikhtilafan katsiran ni waktu dah berapa tahun dah Nabi tinggal kita. Kamu akan lihat sendiri perbezaan yang begitu banyak sekali. Ikhtilaf, kau ni kata macam ni, kau ni kata macam ni. Kita sekarang pun kita tengok dengan Syiah, dengan Ibadiyah, dengan Khawarij, Mu'tazilah dan semua bermacam-macam mazhab yang ada pada hari ini. Tapi yang selamat satu, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang kita nak jaga. Adakah kita ni masuk dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tu sahabat tanya. Kan? Mana sahabatnya? Ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang ikut aku dan para sahabat aku, iaitu Quran dan hadis. Itu senang kita jawab. Jadi maknanya, kalau kita nak selamat diri kita dunia akhirat, ya, ialah berpegang kepada Quran dan hadis Rasulullah. Dan inilah yang Rasulullah kata sebelum Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir. Rasulullah kata apa? Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu pegang sungguh dengan dua perkara ini, kamu tak akan sesat buat selama-lamanya dunia akhirat. Apa dia? Kitabillah wa sunnati, Al-Quran dan hadisku. Peganglah dua tu, selamatlah dunia akhirat.
Jadi makna hari ini, maknanya Nabi dah bagi panduan kepada kita. Kita lah yang menilai diri kita pun nak duduk di mana. Kan? Jangan mudah kita mengikut orang. Nabi dah bagi panduan cukup. Nabi sayang kepada umat dia. Kalau tak mau selamat, kalau tak mau sesat, ni dia dua aja, Quran dan hadis. Kalau pegang dua tu, hadis dia tak. Senang. Itu kita jalan mudah untuk nak lalu syurga, ikut Rasulullah. Kan? Dan Rasulullah dilahirkan ke dunia ini sebagai teladan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, laqad kana lakum fi rasul, semuanya ada bagi kamu terhadap Rasulullah itu ya, uswatun hasanah, model yang terbaik. Tak ada lagi selain daripada Muhammad. Nak cari model mana? Tak ada. Hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Limankah siapa yang nak jadi Muhammad itu sebagai model? Tidak lain ia liman kana yarjullah, mereka yang mengharapkan keredaan Allah SWT, wal yaumal akhir, yang mengharapkan balas sampai di akhirat, iaitu syurga. Orang ni saja yang nak kepada Rasulullah sebagai teladan. Jadi apa yang dikatakan dalam hadis fasayara ikhtilafan katsira, yang ni yang kita ni. Tapi dalam hadis ni fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, maka wajib ke atas kamu berpegang dengan sunnahku. Dalam ikhtilaf, perbezaan agama ni, fa'alaikum, mana fayajibu alaikum, wajib ke atas kamu pegang sungguh dengan sunnahku, dengan hadisku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah dan perjalanan khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, iaitu Abu Bakar, Uthman, Umar, Ali, apa semua ni. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah olehmu ke atasnya, ke atas sunnahku ini, bin nawajid, dengan gigi gerham. Kita ni gigi gerham. Ya, gigi depan ni bukan tahan. Kita pernah tengok ada satu apa dulu ni, orang mana tunjuk dia apa? Dia tarik lori dengan gigi. Gigi mana yang boleh tarik lori tu? Gigi gerham. Gigi gerham ni pegang semua. Payah nak patah, ni patah ram lebih. Ini tak patah gigi gerham. Mana dia nak suruh pegang Islam ni, ya seperti mana kita gigit dengan gigi gerham. Maknanya tak lepas lah Islam tu, ya, dalam kehidupan kita. Yang ni yang kita minta. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iaitu pegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum. Ya, ingat-ingat ya. Aku bagi amaran kepada kamu semua, wa muhdatsatil umur. Dan muhdatsatil umur makna benda-benda yang direkai. Muhdatsat ni makna benda yang tak ada di zaman Rasulullah, dia duk reka. Kan? Fa inna kulla bid'atin, setiap bid'ah itu, setiap benda yang direka tadi, benda bid'ah, dan setiap bid'ah itu dalalah. Dalalah makna sesat. Jadi setiap bid'ah, tapi kullu ini dibahaskan oleh ulama 4 mazhab, iaitu Syafi'i, Maliki, Hanbali dan juga Maliki, mengatakan kullu di situ. Kullu itu ada dua yang dibahaskan dalam hadis. Kullu bid'atin dalalah, ni kullu itu ada dua. Satu kullu jami', satu lagi kullu majmu'. Ya, seperti mana yang disebutkan oleh dalam kes Zil Yadain, bila berlakunya satu kesalahan dalam sembahyang zuhur ke sembahyang asar. Kemudian Nabi sembahyang 2 rakaat, Nabi bagi salam. Setelah Nabi bagi salam, jadi Zil Yadain ini terus bangun. Aku siratis salah am nasita ya Rasulullah. Kamu yang qasar ke sembahyang kamu lupa ni, zuhur 4 rakaat, mana ada pula ni 2 rakaat. Nabi pun cakap, tanya sahabat lain, dia kata, ya kan, macam dia kata, yalah dah. Nabi pun bangun tambah, tak mulakan dengan takbiratul ihram yang baru. Bangun tambah 2 rakaat, ya. Mana niat balik, aku kembali pada sembahyang semula, dia bangun tambah 2 rakaat. Cukup 2 rakaat, jadi 4 rakaat kan. Sebelum Nabi bagi salam, Nabi sujud sawi. Nabi sujud sawi. Lepas tu baru Nabi bagi salam. Jadi inilah peristiwa yang kata ulama fiqh mengambil istinbat, mengatakan bahawa sembahyang dalam sembahyang tu
Kalau bercakap dengan tidak sengaja tak batal sembahyang, tapi tak lebih daripada 6 perkataan, 6 kalimah. Inilah yang popular dalam kita fiqh Syafi'i. Jangan lebih daripada 6 perkataan. Lebih daripada 6 perkataan batal sembahyang. Tak sengaja. Kalau sengaja, satu huruf yang ada makna pun batal. Sebab qi ataupun ain. Ain itu mana awas. Arab ni saya tengok budak lalu dia kata qi. Budak pun dari jauh lah. Faham kan? Kita cakap qi 10 kali pun tak faham kan? Apa yang cakap Arab kan? Dan kita ni mana kalau cakap, mesti bertanya lah. Tapi kalau tak sengaja, boleh tak batal sembahyang. Setakat 6 kalimah. Contohnya macam di tengah sembahyang, tiba-tiba ada orang sebelah Allah Akbar. Kita pun nak kenal dia. Kan? Berarti dia kena kawan biasa. Kan? Tak sedar pula dalam sembahyang. Tanya dia pula, macam mana bisnes ni boleh jalan? Boleh tahan ni dah. Jadi sudah takut teringat, aku dah sembahyang, mana boleh? Tak batal sembahyang. Sunat susui. Baik, jadi mana begini, nak ceritakan bahawasanya jangan satu benda tu direka-reka, tak boleh. Kan? Kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah, setiap benda yang tak berlaku di zaman Rasulullah, maka itu memang bid'ah lah. Tapi bid'ah tu ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah, bid'ah hasanah tu seperti mana berjabat salam selepas daripada sembahyang subuh. Dan begitu juga lepas sembahyang asar kita duduk salat. Itu bid'ah. Sebab zaman Nabi mana ada? Kalau dia hukum kata sesat, habislah. Kan? Dengan tu imam pun tak boleh sembahyang lah. Kadang-kadang sebab dia sesat. Jadi kita berjabat salam dengan imam pun dengan semua apa saja kan? Termasuk juga di zaman para sahabat, iaitu sembahyang jamaah dengan melantikkan satu imam, itu sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih. Padahalnya sembahyang tarawih itu, semua Nabi Sayyidina Umar tengok daripada orang duk berkeliaran, duk main, duk jalan kata malam-malam ni, boleh panggil kumpul tu, kita buat satu latihan untuk orang jadi imam. Kan? Zaman Rasulullah mana ada begitu. Tapi Sayyidina Umar kata, dia kata dia kata apa? Bid'ati, dia kata hazi. Al-bid'atu hazi. Macam tu lebih kurang tak ingat lah. Yang bid'ah tu ialah ni. Aku buat ni bid'ah. Bid'ah sebab Nabi tak buat. Jangan bagi hukum bid'ah itu semua sesat. Tak boleh. Ini nak nyatakan. Kullu bid'atin dalalah ni bukan semua bid'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Jabat salam ketika mana umat Islam berpertikaian satu sama lain, tak selesa hidup ni, maknanya berkelahi, maka jabat salam itu boleh merapatkan silaturahim balik. Itu kata bid'ah hasanah dan berbagai lagi. Dan termasuklah mengumpul Al-Quran, jadikan sebuah buku. Zaman Sayyidina Abu Bakar, sebelum masa-masa ada Rasulullah, Quran tu dalam pelepah ditulis di pelepah taman, di tulang-tulang dan apa semua begitu kan, daun-daun kayu. Tapi setelah mana wafat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar suruh kumpulkan, jadikan satu ni. Itu yang sampai dekat kita. Kalau tidak, kita berjuzuk hari ini tak dapat baca. Tapi kita boleh baca setelah Sayyidina Umar buat. Ini pun bid'ah juga, sebab Nabi tak buat. Tapi bid'ah hasanah. Ini kita nak beritahu kepada orang-orang kawan-kawan kita daripada Wahabi lah, Al-Wahabiyun ni, bid'ah, hadis bid'ah, baca qunut bid'ah. Dia dah malas nak baca qunut, dia kata orang buat kita bid'ah pula. Macam-macam bid'ah. Ingat, kullu bid'atin, kullu itu ada dua, satu kullu majmu' dan satu lagi kullu jami'. Bukan di sini maksudnya semua, tak ada kecuali. Itu kullu jami'. Tapi kullu, dalam hadis kullu bid'atin ini dah dibahaskan oleh ulama dulu dah banyak dah. Termasuk Imam Nawawi yang kita dah baca ni. Maknanya kullu itu kullu majmu', majority, mana kebanyakan. Mana ada yang baik. Dalam banyak hak baik dengan tak baik itu, hak tak baik itu banyak. Siapa yang boleh tahu? Ini kena ngajilah orang alim saja, yang ilmu tahu. Yang ni tak baik, yang ni tak baik, yang ada tahu. Tak boleh hukum semua tu bid'ah, tak boleh. Bid'ah sesat tak. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, selesai satu perkara yang di mana berpegang kepada hadis Rasulullah itu adalah wajib. Selain daripada itu adalah Quran sendiri menyatakan kepada kita, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kamu, fakhudhuhu, maka hendaklah kamu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa juga yang dilarang hendaklah kamu tinggal. Bermakna mengikut hadis Rasulullah. Pegang kepada sesuatu adalah ajaran daripada Al-Quranul Karim. Ya, wallahu a'lam. Nanti lihat sekejap. Ya, nanti lihat sekejap.